Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai dua perkara. Yang pertama adalah mengenai diskriminan, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah pembeza layan. Dan yang keduanya kita akan bincangkan mengenai titik maksimum dan juga titik minimum. Okey, so kita lihat dulu diskriminan ini. Kita buat dia punya notation ni adalah D, diskriminan. Jadi bila kita bincang pasal diskriminan, dia sebenarnya kita nak tentukan jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Baik, dalam teaching video sebelum ini kita dah bincangkan mengenai penyelesaian persamaan kuadratik, ya. So di mana kita akan memperolehi nilai X ataupun nilai-nilai X. Okey, dan kita ada tiga cara. Yang pertama adalah factorization, yang kedua adalah completing the square method, dan yang ketiga adalah by using formula, kan? So maknanya kita dapat nilai X, satu nilai X ataupun dua nilai X. Jadi yang ini dia sangat berkait rapat apabila kita bincangkan tentang diskriminan. Maksud dia, diskriminan ni kita menggunakan ungkapan ini, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC, di mana nilai A, nilai B dan nilai C ini kita dapat daripada persamaan kuadratik tersebut. Jadi apabila kita masukkan nilai A, B dan C ini, kita akan memperolehi tiga jenis keadaan. Yang pertama, apabila kita substitute the value, kita akan dapati nilai ini, nilai pembeza layan ini sama ada positif, sama ada kosong ataupun negatif. Ada tiga sahaja. So jadi ketiga-tiga ini dia akan merujuk kepada jenis punca persamaan kuadratik tersebut. Jika pembeza layan ini bernilai positif, maka dia mempunyai punca nyata yang berlainan. Bermaksud ada dua nilai X. Okey. Yang kedua pula, jika pembeza layan ini hasil dia kita dapat kosong, maka dia mempunyai punca nyata yang sama ataupun ada satu sahaja nilai X. Dan yang ketiga, jika nilai pembeza layan ini adalah negatif, less than 0, maka dia adalah merupakan punca kompleks. Okey, ada tiga sahaja keadaan. Kita lihat contoh. Soalan dia, tentukan jenis punca, jenis punca bagi persamaan kuadratik berikut. Yang ini. So 4x kuasa 2 tolak 5x tolak 1. So kalau kita hanya untuk menentukan jenis punca, maka memadai kita gunakan pembeza layan sahaja, iaitu B squared minus 4AC. Kita nak tahu apakah nilai dia sahaja, positif, 0 ataupun negatif. Jadi apabila kita lihat dekat sini, mula-mula sekali kita kena identify nilai A, B dan C. A adalah 4, B adalah negatif 5, C adalah negatif 1. So once kita dah tahu ini, kita hanya substitutekan ke dalam pembeza layan ini, B kuasa 2 tolak 4AC, and finally kita obtain 41. 41 adalah positif. Bila positif, kita katakan persamaan kuadratik tersebut mempunyai dua punca yang berlainan, aka ada dua nilai X. Ya, kalau kamu tak percaya, kita boleh cuba selesaikan kuadratik ini, mesti kita dapat dua nilai X. Boleh? Okey. Contoh yang lain. Cari nilai K. Okey, ini sedikit berbeza. Cari nilai K jika persamaan berikut, kuadratik ni mempunyai punca nyata yang sama. Ya, keyword dia adalah punca nyata yang sama. Jadi, punca nyata yang sama, dia akan trigger yang ini. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So maknanya mana A? A adalah yang ini 2K tambah 3. B adalah 2K tambah 6. Dan C adalah
K tambah 5. So kita masukkan semua, kita darab elok-elok, jangan bagi salah, dan kita akan melalui satu proses di mana kena faktorkan kuadratik ini. K kuasa 2 tambah 7, K tambah 6, dan kita akan dapat 2 nilai K. Okey, proses yang ini adalah proses biasa. Yang paling penting adalah kita menggunakan pembeza layan yang betul, ya, punca nyata yang sama. Okey, ya, so kita dah bincangkan mengenai perkara ini, ya, sekejap. Mengenai punca nyata yang berlainan, 2 nilai X, punca nyata yang sama, 1 nilai X, punca kompleks. So, bagaimana dia punya geometri dia, ya, dalam bentuk graf dia. Kita mungkin nak tahu juga kalau punca nyata yang berlainan ni bentuknya macam mana lebih kurang. Baik. Untuk itu, kita lihat yang ini. Berikut adalah perkaitan di antara pembeza layan, diskriminan, dengan graf fungsi kuadratik. Yang pertama, bila pembeza layan tersebut adalah positif, maksud dia ada 2 nilai X. Bila 2 nilai X, ini adalah bentuk dia. Nampak tak? Sama ada kuadratik itu graf senyum ataupun graf masam. So, these are the X values. Ya, positif. Jika diskriminan tersebut equal to 0, bermaksud dia hanya ada satu nilai X sahaja. So, maka graf dia adalah sama ada bentuk yang macam ini ataupun bentuk yang macam ini. Nampak tak? Hanya satu nilai X saja yang akan cross paksi X. So, 1 dan 1. Boleh? Okey, yang last sekali adalah jika diskriminan tersebut bernilai negatif, maksud dia langsung tidak menyentuh paksi X. Boleh? So, ini adalah visual dia. Okey, habis dekat situ. Yang seterusnya adalah kita nak lihat titik maksimum dan titik minimum. Ya, nilai maksimum dan juga nilai minimum. Alright. So, dekat sini ada dua cara macam mana kita nak dapatkan titik ataupun nilai maksimum ataupun minimum, ya, bagi suatu persamaan kuadratik. Yang ini, ya. Yang pertamanya adalah dengan kaedah melengkapkan kuasa 2. Ini kita dah bincang sebelum ini, tapi kita akan lihat satu contoh dekat sini. Dan yang keduanya adalah menggunakan rumus berikut. Ya, rumus berikut dia akan memberikan koordinat, ya, X dan juga Y. Ya, kalau kita sebut nilai, dia normally akan merujuk kepada nilai Y, nilai Y yang ini. Tapi kalau titik, dia akan merujuk kepada nilai X dan juga Y. Macam ni, ya. Okey, now kita lihat satu contoh. Kita akan guna satu contoh tapi tunjukkan kedua-dua sekali. Itu lebih mudah. Baik, pertimbangkan berikut. Ini adalah contoh dia, iaitu persamaan kuadratik dia, X kuasa 2 tolak 6X tambah 14. So, this part, ini adalah kaedah melengkapkan kuasa 2. Ya, kaedah melengkapkan kuasa 2. Sementara yang sebelah kanan ini, kita akan menggunakan rumus tadi tu. Dan jawapannya sama saja. So, terpulang pada kita nak guna yang mana satu. Baik, kita tengok rumus dulu. Rumus lebih mudah, kan? Okey, rumus ini, kita ada ini, rumus ni, ya. Kita hanya perlu menentukan apakah nilai A, B dan C daripada persamaan kuadratik yang diberi. Mana persamaan kuadratik? Ini dia, ya. So, apakah nilai A dia? Nilai A dia adalah 1. Ini, ya, 1. Nilai B dia adalah negatif 6. Ini negatif 6. Nilai C dia adalah positif 14. 14 lah. So, once kita dah dapat A, B dan C, kita hanya masukkan ke dalam rumus tadi tu, yang ini, untuk dapatkan nilai X, isikan nilai elok, kita akan dapat nilai 3. Dan untuk nilai Y, kita masukkan ke dalam rumus dan it will end up dengan 5. Okey? So, ini adalah koordinat dia, ya, 3, 5. 5 ni adalah nilai dia. 3, 5 adalah koordinat dia, ya. Koordinat 3, 5. Soalan dia minta apa? Okey, soalan tu dia tak minta apa-apa. So, jadi kalau titik maksimum minimum, kita merujuk kepada 3, 5 lah. So, ingat semula, macam mana kita tahu dia maksimum minimum? Dia bergantung kepada perkali bagi X kuasa 2. Yang ini, ya. So, oleh sebab yang ini adalah positif 1, ya, positif, maksud dia merupakan graf
senyum. Graf senyum ni. Graf senyum Graf senyum. Di mana titik minimum dia adalah titik yang paling bawah tu. Ya, itu adalah titik minimum dia. So itu cara kita nak tentukan maksimum ataupun minimum ya. Kalau dekat sini negatif, ada negatif, bermaksud dia graf masam. Dia graf masam, dia graf macam ni. Bila graf macam ni, dia ada titik maksimum. Boleh? Okey. So, kalau kita menggunakan kaedah melengkapkan kuasa 2, ingat semula cara dia macam mana. Okey, mula-mula kita open bracket. Kita kuasa 2kan dia. Lepas tu X. Ini X. Kenapa ni tolak? Ini tolak sebab atas ni negatif. Ya, ini negatif, ini pun kena negatif. Kalau ini positif, maka ini pun positif. Ingat ya itu? So, macam mana kita dapat 3? 3 ini kita dapat apabila 6 ni kita bahagikan dengan 2. Ya, kita dapat 3. Okey, settle yang itu. Ini tolak. Tolak ni compulsory. Ya, macam mana dapat 9? 9 ni kita dapat apabila 3 ni kita kuasakan 2. 3 kuasa 2, kita dapat 9. Yang ini kita follow through. Positif 14, follow through, kita selesaikan dan akhirnya kita dapat yang ini. Okey, yang ini. Maka dari sini nilai minimum dia adalah 5. Okey nilai minimum dia adalah 5, ditulis Px sama dengan 5 ataupun Y sama dengan 5 ya. Dan nilai X dia adalah 3 ya. So X tolak 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. So kita dah dapat nilai X dan juga nilai Y 35. Maka titik minimum dia adalah 35. Sama dengan bila kita guna rumus tadi. Nampak tak? Kita dapat 3, kita dapat 5. Okey So dalam satu topik ini kita dah bincang dua benda. Satu adalah pembeza layan, diskriminan, dan juga yang kedua adalah macam mana kita nak menentukan titik ataupun nilai minimum dan juga maksimum. Okey guys, so sampai sini dulu video kita untuk kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.